Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung soalan nombor 8. Justin Bieber ada 36 keropok, 84 itin dan 132 gula-gula. Beliau ingin membungkus kepada beberapa bungkus hadiah yang mempunyai bilangan dan makanan yang sama di dalam setiap bungkus hadiah. Berapakah bilangan maksimum bungkus hadiah yang boleh dibungkus olehnya? Okey, untuk soalan macam ni, bila soalan minta kita bahagikan kepada sama rata, jadi kita highlightkan berapa bilangan maksimum. Okey, dia cuba nak bungkus makanan-makanan yang dia ada kepada kumpulan-kumpulan kecil, kepada bungkusan-bungkusan yang kecil. Jadi nak guna kaedah GSTK ke FSTB. Untuk soalan macam ni kita gunakan kaedah FSTB. Okey, sebab kita cuba nak bahagikan sama rata. Okey, untuk soalan nombor 8. Nombor 8, FSTB. FSTB tu apa? Faktor sepunya terbesar. Sama dengan kita buat dalam bentuk pembahagian berulang. Okey, 36, 84 itin dan juga 132 gula-gula. Okey, nak kena bahagi dengan nombor berapa? Okey, kita nak bahagi dengan nombor apa boleh? Nombor 2. Okey, bahagi dengan nombor 2. Okey, 36 bagi 2 18. 84 bagi 2 42. 132 bagi 2 dapat jawapan 66. Okey, kita tulis jawapan tu dulu, 66. Okey, sekarang tiga nombor ni boleh dibahagikan dengan apa? Okey, 18, 42 dengan 66. Okey, kita guna sifir 2 boleh lagi? Okey, boleh sebab semua nombor genap. Okey, sifir 2, 18 bagi 2 9, 42 bahagi 2 okey, 21. 66 bahagi 2 66 bahagi 2, kita tekan kalkulator. 66 bahagi 2 dapat jawapan 33. Okey, seterusnya nak bahagi dengan nombor apa? Apa yang boleh dibahagikan dengan 9, 21 dan 33? Kita bahagi dengan nombor 3. Okey, 9 bahagi 3 3, 21 bahagi 3 7, 33 bahagi 3 11. Okey, sekarang tiga nombor ni 3, 7 dan 11 boleh dibahagi kecil lagi tak? Dah tak boleh. Okey, jadi dalam kerja dia, bilangan maksimum bungkusan kecil sama dengan berapa? 2 darab 2 darab 3 sama dengan, tekan kalkulator, 2 darab 2 darab 3 jawapan 12. Jadi 12 apa ni? 12 bungkusan hadiah. Okey, settle soalan nombor 8. Okey, kita terus kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya, dalam sebuah eksperimen sains terdapat dua ekor katak. Nampak tak? Tak nampak. Dalam sebuah eksperimen sains, 2 ekor katak jenis katak puru, yang katak pertama, dan katak pisang dapat dihidupkan semula setelah diberikan kejutan elektrik. Kedua-dua jantung katak itu berdegup apabila dihidupkan. Okey, jantung katak puru berdegup setiap 14 saat, manakala jantung katak pisang berdegup setiap 16 saat. Pada saat keberapakah kedua-dua jantung katak itu akan berdegup serentak? Okey, dekat dalam soalan ni kita highlightkan perkataan serentak. Okey,
Bila sebutnya serentak, dia berlainan dengan soalan yang atas. Yang di atas, daripada yang besar dia nak bahagi pergi ke kecil. Bila sebut ni serentak pertemuan antara dua benda kan, pada waktu yang sama dan sebagainya, dia minta kita buat dalam bentuk GSTK. Okey, apa GSTK macam ni? Kita tengok balik pada soalan. Dua ekor katak. Katak yang pertama, katak puru yang pertama 9. Katak puru, dia berdegup berapa? Dia berdegup pada setiap 14 saat. Manakala katak pisang dia berdegup setiap 16 saat. Jadi kita guna kaedah apa? Kita gunakan kaedah GSTK. Okey. GSTK sama dengan, nak buat macam mana ni? Okay. GSTK pastikan sampai dapat baki nombor 1. Berapa tadi nombor tadi? Okay, 14 saat dengan 16 saat. So kita tulis kat sini 16 dan 14 saat. Okay, 16 dan 14 saat. Okay, kita boleh dapat bahagi dengan nombor berapa? Nombor 2. Okay, 16 bahagi 2 berapa? 8. Pandai. Okay, 14 bagi 2 7. Boleh kecilkan lagi? Boleh. Sebab ini kita kena dapat baki sampai nombor 1. Okay, 8 dengan 7. Nak kecilkan mana? Okay, kita kecilkan yang depan dulu. Okay, kita 8 bagi berapa boleh ni? Kita bagi dengan 8. Okay, 8 bagi 8 1. 7 bagi 8 tak boleh. Kita kekalkan nombor. Okay, seterusnya 1 dengan 7. Kita bahagi pula dengan 7. 7 bagi 7 1. 1 dengan 7 kita kekalkan 1 yang tadi tu. Okey, seterusnya ini 1 Okey. Soalan dia tanya apa ni? Pada saat keberapakah kedua-dua jantung katak itu akan berdegup serentak? Maksudnya GSTK tadi 2 darab 8 darab 7 sama dengan, tekan kalkulator, jangan malas. Kita tekan betul 2 darab 8 darab 7. Okey, kita dapat jawapan 112. Okey, boleh nampak dapat jawapan 112. 112 ni apa? Okey, kita pun tulislah kedua-dua jantung katak itu berdegup pada saat ke 112. Itu saja jawapan dia. Okey, mudah. Okey, alhamdulillah. Soalan seterusnya. Okey, Aizah, tengok soalan nombor 10. Aizah ada latihan MSSD pingpong setiap hari ke-6 dan latihan MSSD olahraga setiap hari ke-8. Sekiranya dia ada latihan MSSD pingpong dan latihan MSSD olahraga serentak pada 2 Ogos, bilakah tarikh berikutnya dia akan mempunyai kedua-dua latihan MSSD pingpong dan juga olahraga? Pada bila? Okey, macam biasa kita highlight pada soalan. Soalan dia cakap apa dia punya kunci soalan dia, punya key point dia adalah pada kataan serentak. Okey, kita nak fahamkan soalan macam mana. Pada 2 Ogos dia ada latihan MSSD pingpong dan MSSD olahraga serentak pada 2 Ogos. Okey, latihan pingpong pingpong pada hari ke-6. Latihan MSSD olahraga pada hari ke-8. Jadi nak buat kaedah apa ni? Okey, macam yang atas juga, bila sebutnya serentak kita guna kaedah GSTK. Pergi pada jawapan 10. Harap nampaklah. Okay. Nombor 10 GSTK sama dengan, okey, apa yang kita dapat ni? Nombor apa yang kita dapat? Tengok. Hari ke-6 latihan dengan hari ke-8. So kita buat GSTK sama dengan hari ke-6 dengan hari ke-8. Okey, 6 dengan 8. Nak bahagi dengan nombor apa? Cari dengan nombor paling kecil. 1 tak boleh, 2 boleh. Okey, 2 boleh sebab dia nombor 6. Okey, 6 bahagi 2 3, 8 bahagi 2
4. Okey, sekarang tinggal nombor 3 dengan 4. Okey, untuk GSTK pastikan sampai dapat nombor 1. Okey, kita bagi yang depan dulu. 3 bahagi apa? Dapat nombor 1. 3 bahagi 3, 1. Okey, 4 dengan 3 tak boleh, kita kekalkan. So tinggal 4 dengan 1. Okey, 4 kita bahagi pula dengan 4. Dapat jawapan 1, 1. GSTK sama dengan jawapannya 2 darab 3 darab 4. Okay, kita tekan kalkulator. 2 darab 3 darab 4 sama dengan 24. Okey. Kita berbalik pada soalan tadi. Dia tanya, latihan dia serentak pada 2 Ogos. Bila tarikh berikutnya? Jangan tinggal soalan. Baca soalan betul-betul. Apa yang diminta. Okey. Jadi kita nak buat apa? Sama dengan tarikh berikutnya. Pimpong dan olahraga. Okey, tarikh berikut latihan pimpong dan olahraga sama dengan 2 Ogos tambah dengan 24 ni tadi apa dia? 24 hari tambah dengan 24 hari. Jadi bilakah pertemuan dia seterusnya? Pada 26 Ogos. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok pada soalan ke-11. Suatu integer mempunyai faktor perdana 3, 5 dan 11. Nyatakan integer terkecil yang mempunyai faktor perdana itu. Okey, bila sebut je integer, ingat balik. Integer tu apa? Integer adalah nombor bulat, sama ada nombor tu negatif ataupun positif. Okey, bila soalan tanya faktor perdana, suatu integer mempunyai faktor perdana 3, 5 dan 11. Jangan tertipu dengan soalan. Ini bukan soalan faktor, tapi ini adalah soalan GSTK. Sebab dia nak cari siapa yang mempunyai kesemua faktor ini. Jadi kita gunakan kaedah GSTK. Okey, tulis nombor soalan GSTK sama dengan, okey, kita guna kaedah yang sama, pembahagian berulang 3, 5 dan 11. Okey, 3, 5 dan 11 boleh dibahagikan dengan nombor apa? Semua tak boleh pakai. Jadi kita bahagikan dengan nombor yang paling kecil sekali yang sebelah dia, bagi nombor 3. Okey, 3 bahagi 3, 1. 5 bahagi 3 tak boleh, kita kekalkan. 11 pun kita kekalkan. Okey, kita tengok nombor 5. 5 boleh kecil lagi. Okey, kita bahagi dengan nombor 5. Okey, 5 bahagi 5 5 bahagi 5 sah 1. Okey, 11 bahagi 5 tak boleh, kita kekalkan. Dapat 11. Okey, sekarang tinggal nombor 11. 11 bagi 11, nombor 1, 1 dan 1 sama dengan GSTK. GSTK sama dengan 3 kali 5 kali 11. Okey, tekan kalkulator. 3 kali 5 kali 11 dapat jawapan 165. Maka integer itu ialah 165. Okey, macam mana kita nak cek jawapan kita? Okey, apa semua nombor yang 3, 5 dan 11 ni boleh dibahagikan dengan 165. Okey, 165 bahagi 3 boleh, tak ada, dia dapat nombor bulat. Okey, betul. 165 bahagi 5 dapat nombor bulat juga, 33. 165 bahagi 11 masih dapat nombor bulat, dapat jawapan 15. Okey, alhamdulillah. Pergi ke soalan seterusnya. Okey, soalan ni melibatkan perimeter dan juga luas. Okey, tengok soalan nombor 12. Baca betul-betul. Diberikan perimeter sebuah katil berbentuk segi empat sama dalam 800 cm. Sebuah bantal besar berbentuk segi empat sama mempunyai luas 19,600 cm kuasa 2 diletakkan di atas katil itu. Adakah katil tersebut masih mempunyai ruang kosong? Berikan justifikasi anda. Okey,
Apa maklumat yang terdapat dalam soalan? Apa yang soalan minta? Soalan minta dalam satu, jadi macam ni lah. Ada satu katil yang besar, dan ada satu bantal. Katil dengan bantal ni, dia punya bentuk dia segi 4 sama, maksudnya keseluruhan sisi dia sama panjang. Ini pun yang segi 4 sama, bantal dia pun segi 4 sama. Sekarang katil ni dia dah bagi dia punya jumlah perimeter. Perimeter katil ni berapa? Perimeter katil sama dengan 800 cm. Yang dekat bantal besar ni dibagi berapa? Dibagi 19,600 cm kuasa 2. Okey, soalan dia tanya, kalau katil tersebut, kalau bantal ni dia letak atas katil ni, contohlah kan, tak atas katil ni, masih ada ruang lagi tak untuk kat katil ni? Okey, macam mana kita nak buat? Okey, yang pertama kita kena cari sisi setiap setiap segi 4 sama, sisi dia berapa, nilai sisi dia. Macam mana kita nak cari? Okey, sisi katil sama dengan 800 bahagi 4. Kenapa kena bahagi 4? Okey, sebab dia ada 4 sisi yang sama. 1, 2, 3, 4. Ingat balik kita punya rumus perimeter. Perimeter ialah ukur keliling. Kalau sebelum nak kira perimeter ni kena darab dengan 4 sisi. Jadi kalau nak patah balik kena bahagi dengan 4. Okey, sisi katil sama dengan 800 cm bahagi dengan 4. So akan dapat, kita tekan kalkulator, dapat jawapan 200 cm. Jadi 200 cm yang ni mana? Okey, 200 cm ni adalah yang ni. Okey, ini adalah 200 cm. Okey, sekarang dah settle sisi sini. Sekarang kita nak cari bantal ni. Bantal ni dia bagi luas sahaja. So kita pun kena cari. Nak kena cari tak? Jadi kita tak perlu cari, sebab dia nak cari luas. Okey, bantal dah tak perlu kita cari sisi, kita terus cari ruang kosong ni. Ruang kosong ni berapa nilai dia? Okey, jadi nak dapatkan ruang kosong ni, luas yang besar ni, luas katil ni kena tolak luas bantal, barulah dapat yang sisi. Jadi ruang kosong sama dengan luas katil tolak dengan berapa? Tolak dengan luas bantal. Okey, ingat balik rumus luas. Luas panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Tapi oleh kerana panjang dan lebar dia sama panjang, jadi dia boleh kuasa 2. Okey, luas katil. Kita tengok balik katil. Berapa luas dia? 200 cm. Jadi 200 cm darab berapa bawah ni? Pun 200 cm. Okey, kita kurungkan dia sebab kita nak cari luas dulu. Lepas tu kita nak tolak terus kepada luas bantal. Luas bantal tak perlu gaduh-gaduh nak cari, nak tekan-tekan kalkulator. Dia dah bagi dekat sini 19,600 cm kuasa 2. Okey, tekan kalkulator. 200 darab 200 dapat 40,000. Okey, 40,000 apa ni? 40,000 cm kuasa 2 tolak dengan 19,600 cm kuasa 2. Okey, sama dengan 40,000 tolak dengan 19,000 tolak 19,600. So dapat jawapan 20,400 cm kuasa 2. Okey, soalan dia tanya apa? Adakah masih ada ruang? Ruang sini, nampak? Ruang sini kan dah letak bantal. Ada ruang lagi? Ya, masih ada ruang. Jadi jawapan last sekali mesti ada ya, masih ada ruang
kosong. Mesti tulis. Tak tulis tak dapat markah. Okey, nampak? Okey, soalan seterusnya. Okey. Tengok dekat soalan ini. Nombor 13. Sebuah bongkah cube dengan jumlah luas permukaan 726 cm kuasa 2 dibahagikan kepada 11 buah bongkah cube kecil. Cari isi padu dalam cm kuasa 3 sebuah bongkah cube kecil itu. Okey. Dekat dalam sini apa yang dah kita dapat? Sekejap Dalam soalan dah dia bagi sebuah cube, jumlah luas dia berapa ni? Sebuah bongkah cube dengan jumlah luas permukaan 726. Okey. Cube macam mana bentuk cube? Cube bentuk dia macam kubus lah. Tulis soalan dulu 13. Kita bagi gambaran sikit. Okay, ada satu bongkah cube besar. Cube dia nak bahagi pergi kecil-kecil ni. Bongkah cube kecil-kecil ni darab 11. So dia nak tahu satu cube kecil ni berapa isi padu dia. Isi padu dia kita tak tahu. Jadi apa maklumat yang dia bagi dalam ni? Tengok dalam maklumatnya apa yang dia bagi. Dia kata jumlah luas permukaan. Okey, jangan tertipu jumlah luas permukaan ni. Luas permukaan ni maksudnya berapa muka cube ni ada sekarang ni. Ada berapa muka? Ada 1 muka depan, 1, 2, 3, ke belakang apa? 4, 5, 6. Okey, ingat lagi tak dadu? Ada berapa muka dadu? Ada 6 muka. Jadi kita kata luas permukaan dia 726. Okey, jadi kita nak cari apa sekarang ni? Kita kena cari isi padu yang ni, baru boleh kita bahagikan kepada 11. Nak cari isi padu yang ni, yang besar ni, kita kena cari setiap sisi. Ingat lagi sisi ni. Okey. Sisi cube besar sama dengan dia bagi apa tadi? 726 cm kuasa 2. Okey, kita kena buat apa mula-mula? Kita kena bahagi. Sebab apa kita kena bahagi? Sebab jumlah luas permukaannya ada 6. Dia kata luas permukaan. Kalau luas tu apa? Panjang darab lebar. Okey, bila kita nak tukar daripada luas, nak cari yang sisi tu kena guna punca kuasa. Okey. Mula-mula kita tulis 726 cm kuasa 2 bahagi dengan 6. Untuk buat kurungan. Sebab apa kena buat kurungan? Sebab lepas ni kita nak kita nak buat punca kuasa dia. Okey. 726 bahagi dengan 6. 726 bahagi 6. Tekan kalkulator, jangan malas. 726 bahagi 6. Okey, dapat 121. 121 punca kuasa 2. Okey. Punca kuasa 2 121. Dapat jawapan 11. 11 ni apa? 11 cm ke 11 cm kuasa 2? 11 cm sahaja. Ini panjang, nampak ni. Ini adalah 11 cm. Okey, kita dah dapat panjang yang besar. Sekarang kita kena buat apa ni? Kena buat isi padu yang besar. Okey, isi padu cube besar sama dengan 11 kali 11 kali 11. Kenapa kena kali 11 3 kali? Sebab rumus isi padu ataupun formula isi padu adalah panjang darab lebar, panjang darab lebar darab tinggi. Panjang darab lebar darab tinggi. Okey, jadi 11 darab 11 darab 11. Kita tekan kalkulator. 11 darab 11 darab 11. Dapat jawapan 1331. 1331 cm berapa ni? Cm kuasa 3. Okey, kita dah dapat cube yang besar. Kita nak cari cube yang kecil pula. Macam mana kita nak buat? Ada berapa dia minta bahagi kecil? Cuba tengok sini. Kita ada kena bahagikan kepada 11 bongkah cube kecil. Cari isi padu dalam cm sebuah bongkah cube yang kecil. Dia nak cari bongkah cube kecil tu ada berapa? Berapa isi padu dia? So kita kena buat isi padu
isi padu cube kecil sama dengan, kita ambil jumlah yang tadi tu 1331 cm kuasa 3 bahagi dengan berapa banyak cube kecil? 11. Okey, kita tekan kalkulator. 1331 bahagi 11 dapat jawapan 121. Jadi 121 cm kuasa 3. Betul tak betul? Okey, 1331 bahagi 11. Okey, betul. So, setiap cube kecil tu akan dapat isi padu dia 121 cm kuasa 3. Jadi ini adalah jawapan dia. Okey, boleh nampak? Faham? Okey, seterusnya tengok kepada soalan nombor 14. Soalan 14. Tengok soalan 14. Okey, sebuah padang baseball berbentuk segi empat sama mempunyai luas 7310.25 cm kuasa 2. Cari perimeter padang baseball tersebut. Okey, kita ingat balik. Luas dia punya formula sama dengan panjang darab lebar. Kalau perimeter ukur keliling. Jadi sebuah padang baseball berbentuk segi empat sama. Bila sebut je segi empat sama, okey, segi empat sama, maksudnya padang baseball tu ukuran dia segi empat sama, dia sama panjang semua sisi dia. Dia untuk petak lah. Okey, jadi dia mempunyai luas berapa banyak luas dia? Okey, luas dia 7310.25 cm kuasa 2. Okey, dia suruh cari apa ni? Cari perimeter. Macam mana kita nak tukar? Okey, ni point lah. Okey, untuk cari perimeter, kita kena cari setiap sisi dulu. Macam biasa, cari sisi. Okey, bila dah dapat sisi, baru boleh kita ukur keliling. Okey, nak cari sisi, kita tulis sisi padang baseball sama dengan punca kuasa 2 7310.25 cm kuasa 2. Okey, punca kuasa 2 7310.25 kuasa 2. Okey, punca kuasa 7310.25 dapat jawapan 85.5. Okey, 85.5 cm. Okey, apa yang dimaksudkan 85.5 cm? Dekat mana dia? Dekat sini. Ini ada sisi dia. So 85.5 cm. Kalau yang ni dah 85.5 cm, yang ni pun sama 85.5 cm, 85.5 cm, ini pun 85.5 cm. Apa yang diminta sekarang? Diminta sekarang adalah perimeter. Jadi tulis dekat sini perimeter padang baseball sama dengan apa darab apa? Okey, kalau orang yang dah mahir, dia tahu dah sini bentuk petak, dia akan terus darab kepada 4 sisi. Kalau kita tak pandai, kita tak tahu berapa bilangan sisi dia, kita kena tambah satu per satu. 85.5 tambah 85.5 tambah 85.5 tambah 85.5. Tak salah buat dua-dua kaedah. Okey, kita guna kaedah yang mudah je. Okey, 85.5 cm darab berapa sisi? 1, 2, 3, 4. So darab dengan 4. Jadi jawapan dia 85.5 darab 4. Jadi 3, 4, 2. Okey, 3, 4, 2 cm. Nak letak kuasa ke tak? Tak payah, jangan letak kuasa. Siapa letak kuasa, dia berdosa. Okey, jangan letak kuasa. Ini soalan perimeter. Baik. Okey, untuk seterusnya, tengok kepada sini. Ustaz ada bagi latihan dekat dalam buku hybrid. So minta semua selesaikan. Okey, dalam banyak-banyak latihan ni, ada latihan yang akan masuk dalam exam. Bukan semualah. Okey, jadi
Dalam LDM pastikan ingat balik rumus. Perimeter ukur sisi keliling. Luas, panjang, darab, lebar. Isi padu, panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Okey, dan jangan confuse kalau dikata jumlah permukaan. Jumlah luas permukaan dalam soalan ni macam tadi. Jumlah luas permukaan. Luas permukaan, total luas permukaan petak tu ada berapa? Ada 6. Okey. Okey, untuk nota tambahan. Untuk keyword FSTB, ingat balik. Keyword FSTB dia cuba nak bahagikan daripada benda yang besar sama rata. Sama rata, sama banyak, bilangan minimum, bilangan maksimum, bilangan atau jumlah terbanyak, terkecil setiap kumpulan masuk dalam kotak dan bungkus sebagainya. Okey, ini adalah keyword untuk FSTB. Kalau keyword untuk GSTK macam mana pula? GSTK digunakan selalu dia nak ada 2 kelas nak bertemu pada satu hari macam tu. Okey, dia gunakan perkataan serentak, hari yang sama, bertemu pada waktu yang sama. Okey, Ustaz tambah sikit lagi. Integer yang mempunyai faktor perdana yang integer yang mempunyai faktor perdana 3, 5, 11. Okey, contoh macam itulah. Okey, yang ni pun kita guna kaedah GSTK. Ingat balik FSTB. FSTB dia tak akan baki, dia tak akan dapat satu. Semua boleh dibahagikan dengan nombor yang sama. Kalau ada salah satu tak boleh bahagi dengan nombor sama, takat itu sahaja jawapan anda. Okey, contoh macam kat sini dah takat 379, dah tak boleh bahagi dah. Okey, berlainan pula kalau GSTK, gandaan sepunya terkecil. Baki mesti dapat nombor 1. Kita boleh bahagi sampailah dapat nombor 1. Selagi tak dapat nombor 1, jangan berhenti. Okey. Pelajar-pelajar sekalian, Ustaz doakan semoga antum berjaya, dan Ustaz doakan bagi orang yang berusaha sahaja. Yang tak berusaha, yang malas, yang tak berusaha, yang malas, tolong usahalah. Okey, sebab masa depan anda bergantung kepada usaha anda. Okey, usaha, doa dan tawakal, insya-Allah. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.